أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sekali lagi kita mengucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, kita mintakan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Terutamanya sekarang ni kita berusaha setiap hari untuk menguasai ilmu kalamullah, ilmu Al-Quran. Jadi kita minta Allah bantu dan tambahkan kekuatan kita, tambahkan kesabaran kita, tambahkan daya ingatan kita, tambahkan daya pemikiran kita agar kita dapat menguasai ayat-ayat Al-Quran ni dengan lebih berkesan, agar kita dapat menghayatinya untuk dijadikan panduan. Macam mana kita nak mengetahui sama ada kita selama ni mendapat panduan ke tidak? Ialah kalau kita boleh membincangkan isi-isi ayat-ayat Al-Quran dengan baik, kita berkongsi dengan kawan, kita bercerita dengan keluarga kita tentang ayat Al-Quran, kita memberitahu apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita, dan kita sentiasa menceritakan Allah tu bagaimana dikatakan di dalam Al-Quran dan sebagainya. So dan setiap apa yang kita lakukan tiap hari ini kita akan kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu dimasukkan kita mendapat petunjuk. Kita telah menjadikan Al-Quran itu sebagai huda. Kalau kita jauh daripada situ, bermakna memang kita jauh lagi lah daripada mendapat yang Allah katakan hudal linnas tu, Al-Quran tu dalam ayat 185. Al-Baqarah tu Allah kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran nuhudal linnas. Jadi dalam bulan Ramadan tu Allah telah turunkan Al-Quran tu agar dia menjadi petunjuk bagi manusia, termasuk kita lah, kita ni manusia kan. Jadi adakah kita dah dapat dia menjadikan Al-Quran tu hudal linnas, huda untuk kita? Kemungkinan tidak, sebab kita dulu kita belajar tajwid je, kita belajar mengaji dipanggil. So kalau belajar mengaji, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak dapat jadikan Al-Quran itu sebagai huda. Dalam ayat kedua Al-Baqarah kata hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam min rabbihim. Dan ayat kelima Allah kata mereka inilah yang mendapat huda tu daripada Allah, Tuhan mereka. So adakah kita dalam kumpulan tu ke yang kita dah dapat huda tu ala hudam min rabbihim tu? So kita kena muhasabah diri, mesti ada ukuran dia. So kita boleh tanya diri kita sendiri, are we in that category? Kalau kita not in that category, kalau bukan dalam kumpulan tu, sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Kalau kita tak dapat huda daripada Allah, bermakna kita berkemungkinan besar yang kita guna pakai setiap hari ini untuk membantu kita menguruskan hidupan kita, mungkin petunjuk daripada yang lain. Kalau daripada petunjuk yang lain tu bahaya bagi kita, sebab Allah suruh beri satu saja petunjuknya, iaitu Al-Quran. Untuk Allah memberi petunjuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Allah bagi satu saja petunjuk, iaitu apa? Al-Quran saja, untuk Nabi kita gunakan selama 23 tahun, menukarkan masyarakat Arab kepada satu masyarakat yang bertamadun daripada satu masyarakat yang jahiliah.
yang kita tahu ya, dari segi akhlak dan perangai orang-orang Arab pada masa jahiliah tu sangat-sangat dahsyat ya, sangat-sangat buruk, sehingga kan ada yang bunuh anak sendiri ya. Kalau bertawaf ke Kaabah tu dia bertawaf dengan secara tidak berpakaian ya, dan selalu sama sendiri, selalu berperang ya. So itulah keadaan masyarakat jahiliah sebelum Allah menghantar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang digunakan oleh Nabi kita untuk menukarkan masyarakat Arab tu? Ya, Nabi kita tak ada pergi belajar ambil degree ke, master ke, ataupun PhD ke, tak ada ya. Ya, malah Nabi tak pandai baca pun. Ya, jadi apa yang Nabi gunakan ialah Quran saja. Jadi itulah buktinya, maknanya untuk orang Islam ni berjaya sebenarnya ialah Al-Quran. Ya, bila Nabi kita menerima saja Al-Quran, apa dia buat? Dia sampaikan kepada sahabat dia. Sahabat dia pun sampai kepada sahabat-sahabat dia. Jadi maknanya kumpulan-kumpulan dulu bila terima Al-Quran, mereka terus guna pakai Al-Quran tu dalam kehidupan. Ya, dia tengok apa yang perlakuan mereka semasa tu, mereka ubah. Ya, dan mereka mengajak masyarakat tu mengamalkan ya apa yang Allah sampaikan ya kepada mereka melalui Nabi. Itulah Al-Quran. So sama juga sekarang lah. So sepatutnya Al-Quran tu kita bincangkan tiap-tiap hari, kita lihat apa yang kita laku tiap-tiap hari, sama tak dengan apa yang Quran kata, sama tak dengan apa yang Allah nak kita buat. So untuk melihat itu kena faham ya, kena kenal kalimah-kalimah ni, kena kenal ayat-ayat ni. Kalau tidak, tak boleh. Ya, macam kita nak repair kereta lah, kita workshop, kita komen kan ya. Kita nak kereta rosak kan ya. Kita nak repair kereta, kita akan gunakan apa? Panduan jugalah. Kita nak ambil manual macam mana nak baiki kereta. Jadi untuk kita boleh membaiki kereta tu, kita kena faham lah panduan manual tadi, dipanggilkan repair manual kan. Kalau kita tak faham manual tadi, bermakna tak pandai, tak bolehlah kita repair kereta tu. Begitu je dalam kehidupan kita. Allah dah bagi manual untuk kita, iaitu Al-Quran. Al-Quran tu yang Allah bagi. Allah tak bagi yang lain ya. Jadi Al-Quran tu yang nak kita fahami. Yang lain-lain tu kita belajar tu sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tambahan saja ya. Tambahan saja. Secondary knowledge ya. So yang primary ni kita kena kuasai dulu. Silap dulu yang kita kecil-kecil, kita disuruh belajar benda-benda lain dulu, tapi Al-Quran kita tak kuasai dulu ya. Masih tak terlambat ya, kita boleh mengubah hidup kita, dan pastikan tuan-tuan mendapat huda ya, yang Allah katakan hudal lil muttaqin dalam ayat Al-Baqarah tu ya, yang mana kita telah mohon kepada Allah untuk dapatkan huda tu. Dalam ayat 6 Al-Fatihah tu kita dah minta dah, awal-awal lagi kita dah minta, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. So where is the jalan yang lurus tu? Al-Quran lah. Tapi kita baca tak faham pula ya, tak dapatlah ya jalan yang lurus tu. So kena faham ya tuan-tuan. Okey, saya terus kongsikan kalimah-kalimah yang masih lagi bersangkut paut dengan mukminun ya. Mukminun ialah dalam bentuk isim fa'il wazan keempat daripada alif mim nun, dan kita telah pun melihat kena mute. Okey. So maknanya sekarang ni sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan dah boleh dah boleh melihat, sebab ini adalah perkataan yang sama ya, yang daripada mukminun yang digunakan dalam berbagai-bagai
bentuk kerana konteks ayat tu, ya. Kita dah sampai ke mana? Semalam kita menyentuh ayat 68 Ali Imran, ya. Wallahu waliyul mu'minina. So bila tuan-tuan tengok ni, tengok dalam konteks ayat tu, ya. Jadi Allah dan Allah itu apa? Waliyun. Waliyun ialah pelindung, penolong, ya, bagi orang-orang mukminin. Ya, so ini konteks apa ni? Nah, ini konteks idhafah, ya, konteks idhafah. So mana nak tahu bukti idhafah dia, tanda dia? Waliyu ni, tengok waliyu dia hilang tanwin, ya. Hilang tanwin dia. Sepatutnya kalau tak ada kalimah kata nama ialah waliyun. Ada tanwin. So bila hilang tanwin tu bermakna dia berfungsi sebagai mudhaf. Ya, kalimah pertama kepada idhafah kita panggil dia mudhaf yang menyandar, ya, ataupun yang bersandar. Kepada kalimah yang kedua tu kita panggilkan mudhaf, ya. Kalau tak ingat ija mudhaf, saya ijakan sekali lagi, mim dot alif fa, mudhafun. Itu ijaan dia. Kita selalu sebut mudhaf. Mudhaf tu pastikan tuan-tuan faham, ya. Kalau tak faham mungkin tak dapatlah konteks dia. So yang ni dipanggilkan mudhaf. Yang ni ialah mudhafun ilaih, ya, mudhafun ilaih. So tiap-tiap mudhafun ilaih di dalam idhafah mesti majrur. Itu undang-undang dia. Jadi kalimah mudhafun ilaih mestilah majrur. So bila majrur bermakna apa? Nun ni kena turunkan ke baris bawah, ya. Nun, huruf nun, dia tak boleh baris atas macam ni. Ini bukannya majrur, ini dipanggilkan marfu', ya. So kalau dia mudhafun ilaih dia kena majrur. Dia mudhafun ilaih boleh mengambil alif lam ta'rifah ataupun tidak, ya. Dia boleh, maknanya mudhafun ilaih boleh jadi isim ma'rifah, dia boleh juga isim nakirah, tak mengapa, ya. Dua-dua kes boleh. Yang dia mestinya ialah majrur tu je. Majrur maknanya dia nun ni baris bawah, bila dia jamak diikuti dengan ya, dengan nun baris atas. Tu dia. Ya, sebab dia majrur yang jamak, ramai. Ya. So tidak boleh baca waliyul mu'minuna, tidak boleh, ya, sebab dia mudhafun ilaih, ya. Okey. Yang kedua ni ialah yang seterusnya ialah al-mu'minun. Ya, immediately tuan-tuan boleh nampak perbezaan, iaitu nun baris depan diikuti dengan waw nun baris atas. Bila nun baris depan dia tidak boleh mengambil ya nun, ya. Itu dari hukum tajwid. Nun baris bawah mengikut mad ya. Nun baris depan mengikut mad waw. Sebab itulah di sini dia mengikut waw nun. Di sini mengikut ya nun. Ya. Kita boleh nampak pattern tu, ya. Tak payah ingat. Ya, kita faham. Faham apa? Dari aspek tajwid dia. Ya, kita bukannya nak hafal, ya. Jangan hafal. Quran ni perlu difahami. Fahami, once kita faham, kita tak payah hafal, ya. Tak payah cuba mengingatnya, ya. Ramai yang kata pada saya ni dah berumur, dah 70 tahun, ya, susah nak menghafal, susah nak mengingat. Tak payah, ya. Kenal dan faham. Yang pentingnya kenal, faham, hayati dia, insya-Allah. Ya, automatically boleh dia akan bersama kita. Itu dinamakan hafazan, bukannya hafalan. Hafalan ni Melayu, ya, Melayu punya cara, ya. Nabi, sahabat dulu dia bukannya hafal, tak, dia hafaz. Hafaz tu maknanya apa? Dia bawa bersama hidup dalam hidup. Itu maksud dia. Hafazan tu bermakna dia bawa bersama dalam kehidupan dia,
So dengan menghayati dia, dia akan memelihara Al-Quran tu dalam akhlak. Itu yang dinamakan hafazan. Bukannya hafal. Hafal, kalau kita ramai kita yang hafal tapi tak mengetahui makna, ya, dia tidak tahu pun yang dia macam mana nak menghayati. Hafalan dengan hafazan adalah dua perkara yang sangat jauh berbeza, sebarat langit dan bumi, ya. Jangan puan rasa puas hati dengan hafalan, ya. Bukannya hafalan yang kita mahukan, kita mahukan hafazan. Hafazan tu ya, tengok saja Al-Quran ni kita dah memahami, itu hafazan dah. Ya, dan kita boleh menyebutnya, membacanya walaupun kita tidak tengok, ya, sebab kita dah faham cerita dia, dan kita boleh, ya, membaca ayat tu walaupun kita tidak melihat, bukan sebab hafalan, sebab kita dah hafaz. Ya, kita faham dan kita akan terjemahkan kefahaman kita tu dalam bentuk ayat Al-Quran. Ya, contohnya tadi kita dah faham ni apa dia, iaitu Allah katakan pada kita wallahu waliyul mu'minin, ya. Kalau kita tak tengok pun, kalau saya tunjuk kat atas ni, ya, sorokkan dia, jadi tuan-tuan dah hafaz dia, dah faham cerita dia, iaitu Allah nak menceritakan kepadanya, dan Allah itu ialah pelindung kepada semua orang-orang yang beriman. Itu yang kita nak faham tu, dan kita hayati dalam kehidupan kita. Maknanya kita tahu, ya, apa saja yang kita nak minta, kita refer pada Allah, sebab Allah lah pelindung. Allah kata Allah lah pelindung, ya, dan yang mengaturkan segala urusan kita. Ya, so kalau itu yang kita sudah hayati, jadi kita nak menterjemahkan dalam ayat Al-Quran, apa dia ayat dia? Wallahu waliyul mu'minina. Wallahu waliyul mu'minina, ya. Kita tahu bentuk itu adalah bentuk idhafah. Waliyul, jangan waliyun, sebab dia mudhaf. Jadi waliyul, orang yang beriman tu macam mana pula dia punya bentuk dia? Jangan sebut al-mu'minuna, tak boleh, ya, sebab dia bukannya subjek, bukannya fa'il, dia adalah mudhafun ilaih. Ya, jadi waliyul mu'minina, itu dinamakan hafazan. Kita menterjemahkan apa yang kita sudah faham, kenal, faham, dan kita terjemahkannya di dalam ayat Al-Quran itu, ya. Wallahu waliyul mu'minina. Ya, so kalau nak cek, cek balik, ya, sama, dia mesti samalah, ya, sebab kita bila kita baca Al-Quran tu, apa makna dia? Kita nak menterjemahkan isi kandungan dia. Bukan nak sebut huruf-huruf saja, ya. Bukan nak menyebut huruf, bunyi dia macam mana, makhraj dia macam mana, panjang pendek dia, tanwin dia macam dengung dia macam mana, bukan. Itu hanya sebahagian kecil saja, ya. Yang kita baca adalah kita nak menterjemahkan apa yang Allah cakap dengan kita ni. Apa yang Allah kita nak buat. Macam mana kita nak menterjemahkan dalam kehidupan kita. Itu dinamakan Al-Quran, ya. Okey. So sekarang ni al-mu'minun adalah marfu', ya. Bila dia nun baris depan, ya, dia mengikut waw nun, bermakna kalimah ni menunjukkan ramai. Jadi orang-orang mukmin tu adalah yang ramai. Kemudian dia mengambil status marfu'. So bila dia status marfu', dia berbeza dengan ni, ya, orangnya sama, tetapi status dia berbeza. So bila kita membaca yang ni, jangan baca minhumul mu'minina, tak boleh, sebab dia bukannya mudhafun ilaih. So dia sini adalah boleh dikatakan juga dalam konteks ini sebagai mubtada', ya, ataupun subjek dia, ya, yang nak diceritakan tentang ni ialah al-mu'minun. Itu dia jadi subjek lah. Jadi Allah kata minhum, ialah ada di antara mereka, daripada di antara mereka. Allah mengatakan antara mereka tu apa dia? Al-mu'minun. So dia subjek, ya, dia subjek, dia tak boleh mengambil al-mu'minina, dia mesti
marfu. Muskil. Maaf Tuan, muskil. Ya. Jadi dia juga Ustaz mengenai al-mukminun ni. Jadi orang mukmin ni, ada juga Ustaz sarankan kita jadilah orang mukmin yang sejati. Jadi ada apakah ni lebih konteks apa Tuan? Tak, ini ayat ni. Ayat ni Allah nak menceritakan daripada golongan mereka tu. Kalau nak tahu golongan mereka tu apa, mungkin kita akan tengok daripada ayat dia lah yang keseluruhan. Yang ni sebahagian saja daripada ayat tu. Ya, minhum maknanya di antara mereka itu ada orang yang beriman. Itu maksud dia. Maknanya orang yang sudah bersyahadah lah. Ya. Tetapi wa aksaruhum dan aksaru ni ialah bentuk apa kita panggil, ialah bentuk isim tafdil, ya. Bentuk tafdil dengan hum ni ialah kumpulan tafdil tadilah. Bila isim tafdil dia mesti ada kumpulan dia. Hum tu kumpulan. So isim tafdil yang kumpulan juga mengambil bentuk idhafah. Sebab tu ra ni tidak bertanwin, ya. Asalnya ialah aksarun, tapi dia isim tafdil dia tak ada tanwin, dia aksaru. Jadi aksaru dengan hum adalah idhafah, ya, juga idhafah. Jadi apa dia maksud isim tafdil? Maknanya yang paling. So kalau kasaroni dan kasirun maknanya banyak, jadi aksaru ialah paling banyak. Itu dipanggilkan isim tafdil, ya. Paling banyak bermaknanya yang paling ramai lah. Itulah, ya. So bila kita menterjemahkannya sebagai apa? Dan kebanyakan mereka. Itu cara menterjemahkan aksaruhum ni, ya. Makna yang paling banyak di antara mereka tu kita terjemahkan sebagai dan kebanyakan mereka. Maknanya yang lebih banyak tu itulah dia. Sebab tu dia namakan isim tafdil. Bahasa Inggeris dia dipanggil itu superlatif, ya. Superlatif. Yang paling tinggi, paling banyak, paling cantik, paling apa, yang paling tu itu isim tafdil dalam bentuk aksaru ni. Jadi dan kebanyakan mereka apa dia? Allah kata al-fasiqun, iaitu orang-orang yang fasik. Sekali lagi apa? Fasik adalah subjek, ya. Ataupun boleh juga kita katakan sini fasik boleh jadi juga sebagai sifat, ya, adjektif, ya, kepada aksaruhum tadi, ya. So ini dia punya subjek dia, kebanyakan mereka tu macam mana? Adalah orang-orang yang fasik, ya. So fasik ni ini adalah isim fa'il, boleh digunakan dalam bentuk adjektif untuk menerangkan mereka tu macam mana, ya. So yang ni pun juga boleh digunakan dalam bentuk adjektif pun boleh juga, ya, sebab dia menceritakan kepada hum tu. Daripada mereka tu, di antara mereka tu bagaimanakah antara mereka tu? Al-mu'minun, ya. So isim sifat ni dengan bentuk khobar, ya. Kadang-kadang dia fungsi dia sama, ya. Itu yang Maksud. ya. Jadi surah Al-Mu'minun tu adakah meliputi menceritakan semua mengenai orang mukmin? Surah Al-Mu'minun. Itu kena baca habis lah. Oh, kena baca habis. Kena tengoklah ayat dia banyak kan, Al-Mu'minun. So dia mengambil surah ni, dia mengambil tak semestinya seluruh surah tu menceritakan pasal mukminun saja. Macam surah Al-Baqarah contoh kan, ya. Ya, banyak. So dia ambil tajuk daripada
beberapa konteks di dalam surah tu, ya. Bukanlah seluruh surah Al-Baqarah tu. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? Ada 286 kan, ya. Bukan Ya. cerita cerita Al-Baqarah je, tak. Oh, ya, ya. Banyak dia ambil daripada beberapa cerita di dalam tu untuk dijadikan tajuk saja. Begitu Oh, juga mana-mana surah lain pun samalah, ya. Untuk dijadikan tajuk, ya. ya. Okey. Okey, so yang ni mungkin tadi tuan-tuan boleh faham kenapa dia marfu', ya. Sebab konteks dia ialah subjek. Dia maknanya perkara yang nak the subject matter lah, orang kata, ya, nominatif, mesti dalam bentuk nominatif. Okey. Yang ni al-mu'minina, ya. Kenapa? Sini dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih pula. So maf'ulun bih apa dia lah? Objek. Yang ni sini tadi al-mu'minina majrur, dia mudhafun ilaih, ya. Yang ni al-mu'minina dia objek. So dia mansub. Ya, sebab tu memahami i'rab ni sangat penting, ya. Bila kita faham i'rab dia tu, kita fahamlah konteks ayat tu, kalimah di dalam ayat. Kalau kita tidak belajar i'rab, ya, nanti kita ambil terjemahan je, makna dia saja, makna dia sama. Ya, tuan-tuan, semua makna dia sama. Ini orang beriman, ini orang beriman, ini pun orang beriman. Tetapi konteks dia berbeza. Itu yang saya maksud tu, kena belajar kaedah-kaedah ni, ya. Baru bila kita baca al-mu'minun sini, konteks dia berbeza dengan sini makna dia orang beriman, tapi dia berbeza dengan yang orang beriman di sini. Berbeza dengan orang beriman di sini. Ya, orang beriman di sini dia adalah mudhafun ilaih. Dia adalah sandaran kepada waliyu ni. Di sini dia adalah subjek. Nak diceritakan tentang orang tu orang beriman. Tu dia. Di antara mereka tu ialah mereka ni orang beriman. Sedangkan kebanyakan daripada kumpulan tu ialah orang fasik. Jadi kita faham dalam satu kumpulan ini terdapat ada orang yang beriman dan tapi kebanyakan dia orang-orang yang fasik. Ya, so fasik. Kalau nak tahu siapa kumpulan tu, ya, sebab ini kita tengok pada ayat dia di sini, ya. Tekan di sini. Ini ayat apa? Ayat 110 Ali Imran, ya. Tengok di sini sebab itu ayat panjang. Itu dia ayat, ya. So kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, ya, wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. So walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. So yang dimaksudkan kumpulan apa ialah ahli kitab ni. Itu yang dimaksudkan, ya, dalam kumpulan ahli kitab. Jadi Allah kata walau amana ahlul kitab, kalaulah orang ahli kitab itu beriman, atau maksud dia lakana khairun, maka sangatlah baik bagi mereka. Ya, Allah katakan, ya, ahlul kitab. So inilah kumpulan, ya. Ahlul kitab ni siapa? Orang-orang Yahudi dan orang Nasara, ya. Jadi mereka ni ahlul kitab, dipanggilkan ahlul kitab, ya. Tetapi sayangnya mereka tidak beriman. Sebab tu Allah kata walau amana, kalaulah, ya, mereka tu beriman, ya, siapa mereka tu? Ahlul kitab ni. Laka, pasti adalah baik untuk bagi mereka. Jadi Allah kata, apakah situasinya ialah daripada semua kumpulan ahli kitab ni, Allah kata apa? Minhumul mu'minuna. Ada di antara mereka tu sebenarnya telah pun beriman. Ya, telah pun beriman. Maknanya kalau yang telah beriman tu masuk dalam kumpulan ni lah, lakana khairul lahum. Jadi yang beriman tu baik bagi mereka. Tetapi malangnya wa aksaruhumul fasiqun, ya. Tetapi waw ni kalau nak terjemahkan sebagai
tetapi ataupun padahal apa lagi, sedangkan boleh ya, sebab dia dipanggil waw haliyah. Sedangkan kebanyakan mereka masih lagi orang-orang yang fasik. Ya. So ahli kitab kita tahu ya, ada yang beriman, mereka akan betul-betul berimannya dengan Allah. Mereka itu adalah orang mukmin ya. Orang-orang ahli kitab yang beriman dengan Allah tu juga dipanggilkan mukminun ya, mukmin sebab mereka beriman dengan Allah. Tetapi yang menolak, yang tidak mahu beriman tu, mereka adalah al-fasiqun, orang-orang yang fasik ya, orang yang menolak Allah lah ya, ingkar. Itu yang dimaksudkan kumpulan tadi ya, itu dalam ayat itu tadi. Okey. Okey, so yang ni al-mu'minin juga sama dengan ni, tetapi yang ni majrur, sedangkan yang ni mansub. Nah ya, kenapa mansub? Tengok dalam konteks ayat lah. So dalam ayat ni ialah apa? Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina. Ya. Tubawwi'un ni apa? Ini berkenaan dengan ketika Nabi membuat persediaan untuk berperang ya, untuk berperang ni, maqa'ida lil qital. Al-qital ni maknanya berperang, li itu untuk ya peperangan. Dia maqa'ida itu maknanya position, tempat untuk peperangan. Jadi tubawiun maknanya Nabi meletakkan, menyusun orang-orang mukmin tu untuk persediaan berperang, tu maksudnya. So dalam perbuatan tu yang ni menjadi maf'ulun bih, objek kepada kalimah tubawi'u ni ya. So dia adalah mansub, yang ni majrur, yang ni marfu', ini mansub. Dia position dia keadaan dia adalah objek. Yang ni mudhafun ilaih, yang ni adalah subjek. So tiga situation yang berlainan walaupun makna dia sama ya. So kalau kita baca terjemahan saja, dia tak dapat ya konteks dia ya. Dia dapat makna tapi dia tidak dapat konteks. Okey. So seterusnya ya, sebenarnya kalau tuan-tuan sudah memahami, sebenarnya boleh melihat ya konteks-konteks kalimah ni yang digunakan di seluruh muka surat ya. Seluruh muka ni insya-Allah kita akan kongsikan satu persatu supaya kita memahami ya macam mana penggunaannya dalam konteks ayat tu, insya-Allah ya. So untuk kali ini 7.50 kita sampai ke penghujung, kita akan teruskan perkongsian sebab sebenarnya bahagian ni semua kalimah yang sama ya, daripada mukminun mengambil bentuk berbagai-bagai bentuk dalam konteks yang berbagai cara ya. So kalau tuan-tuan lihat sini semua bahagian mukminun iaitu lelaki ya. Sebab yang perempuannya dia telah asingkan dalam kumpulan yang lain ya. Maka saya tunjuk. So bila kita sudah habis bahagian ni, nanti saya akan tunjukkan juga, kongsikan juga di bahagian yang perempuan pula, perempuan mukmin. Ya, sebab dia korpus ni dia susunkan, tengok belah atas tu dia ya. So yang kita tengah bincangkan ni sekarang ni ialah yang ni ya, yang 202 ni semua lelaki ya, mukminun. So yang mana yang perempuannya? Yang 22 ni. Minatin, ini yang perempuannya. Masuklah yang ni je. So maknanya yang membincangkan tentang mukmin perempuan 22 dengan yang 6, maknanya dalam 28 kes ya. Yang 202 ni semua lelaki. Sebab tu kita jumpa mukminun, mukminin ya, mukminun dengan mukminin saja ya, tidak ada mukminat. Sebab kita tak masuk lagi bahagian mukminat. Bahagian mukminat tu kita akan buat lepas ni ya, yang ada mulakan dengan 22 ni dalam bentuk apa? Juga dalam bentuk aktif participle.
iaitu isim fa'il. Ini semuanya sebenarnya sepatutnya dalam satu kumpulan je ya, tapi ada sebab dia pecahkan tu ya. Itu akan kita tengok nanti insya-Allah. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pagi besok, pagi Jumaat ya. Mungkin tengok keadaan ya. Kalau rasa tuan-tuan dah boleh mengenal yang mukminun ni, kumpulan ni, mungkin kita sudahi perkongsian tu besok. Lepas tu minggu depan kita kongsikan yang mukminat pula ya. Tengok bentuk-bentuk mukminat pula ya di dalam Al-Quran macam mana digunakan ya. Ada yang singular, ada yang plural dan sebagainya ya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.